Sejarah Kesultanan Melaka sebagai pusat sebaran Islam. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Tahukah anda peranan terbesar Melaka di dalam sejarahnya mengatasi semua kerajaan Islam yang lain di Nusantara ialah menyebarkan Islam. Kedudukan politik yang dimiliki sebagai sebuah empayar dan pusat perdagangan yang terbesar di rantau ini telah dimanfaatkan oleh Melaka untuk menukar seluruh kepercayaan asal orang Melayu yang berasaskan Hindu-Buddha kepada menganut agama Tauhid. Proses penyebaran Islam dilihat begitu mendadak di Nusantara bermula abad ke-14 Masihi dan dalam masa 200 tahun, hampir seluruh Nusantara telah berjaya diislamkan. Mungkin jika tidak kerana kehadiran penjajah Portugis pada 1511 Masihi, Islam akan dapat disebarkan lebih jauh lagi hingga ke Kepulauan Pasifik termasuk benua Australia dan Oceania. Ternyata kehadiran kuasa politik Kristian ini telah membendung dan menghentikan proses dakwah dan penyebaran Islam kepada dunia yang lebih timur termasuk Formosa iaitu Taiwan, Indochina, China, Manchuria iaitu Korea dan juga Jepun. Walaupun gerakan dakwah dan penyebaran Islam terhenti akibat kedatangan kuasa politik Kristian, namun sejarah tidak dapat menafikan bagaimana besarnya peranan Melaka dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Penyebaran Islam ini tanpa melibatkan pertumpahan darah atau dakwah bukan melalui mata pedang. Tidaklah seperti perkembangan Islam di Asia Barat, Afrika Utara, Andalusia, Parsi, Transylvania dan India yang merekodkan perkembangan Islam melalui medan perang. Wilayah Nusantara menerima Islam secara aman dengan hati yang terbuka. Ini kerana peranan Melaka yang telah bergerak menyebarkan Islam melalui gerakan dakwah para ulama yang bergabung dengan kekuatan empayar Melayu Islam itu. Akhirnya, orang Melayu telah bertukar menjadi bangsa Islam. Berbeza pula dengan pengislaman beberapa etnik Melayu yang lain, kejayaan gerakan dakwah yang dimulakan pada 1404 Masihi melalui Majlis Dakwah Wali Songo ke atas orang Jawa telah berjaya mengislamkan Pulau Jawa. Sedangkan pulau ini mempunyai pendudukan yang paling padat di dunia sehingga hari ini diakui bahawa orang Melayu dan Nusantara ialah komuniti Islam yang terbesar di dunia. Antara peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Nusantara adalah gerakan dakwah seluruh Nusantara. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, gerakan dakwah di keseluruh Nusantara adalah antara agenda besar kerajaan Melaka dan ia berjaya mengubah Nusantara menjadi sebuah rantau Islam. Melaka juga turut berperanan sebagai penyebaran ilmu Islam. Jika Sriwijaya pernah berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu Buddha sejak abad ke-7 Masihi, Melaka telah memainkan peranan bersama Samudra Pasai sebagai pusat keilmuan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Kehadiran tokoh-tokoh ulama dari Arab, Parsi, India dan lain-lain menghidupkan suasana ilmu melalui majlis pengajaran, muzakarah, penterjemahan, penulisan, penyalinan dan pembentukan maktabah. Pengaruh mazhab Syafi'i berkembang pesat kala ini. Ekoran kemasukan kitab-kitab Syafi'iyah di Melaka. Maktabah ialah perpustakaan. Melaka juga berperanan menyediakan aplikasi undang-undang syariat. Kitab-kitab fiqh yang diajar di Melaka telah diterjemah dalam bentuk aplikasi pentadbiran sebuah kerajaan Islam. Sebagai contoh, kisah Sultan Alauddin Riayat Shah yang berjaga malam untuk mencegah kemungkaran adalah aplikasi model Saidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian, hukum-hukum tersebut telah dikanunkan sebagai undang-undang negara. Menurut banyak pengkaji, undang-undang Islam yang diterapkan di Pahang, Perak, Kedah, Aceh, Brunei dan lain-lain adalah saduran daripada hukum kanun Melaka. Melaka berperanan di dalam keamanan politik. Keberkesanan dasar-dasar luar Melaka dalam perhubungan dengan China, Majapahit, India dan Arab telah berjaya menghentikan ancaman serangan musuh. Hal ini telah mewujudkan keamanan di Melaka sehingga bukan sahaja aktiviti perdagangan dapat bergerak lancar tetapi juga dakwah dan perkembangan Islam. Melaka berperanan sebagai pusat kegiatan perdagangan. Faktor perdagangan yang telah disebut sebelum ini adalah antara sebab penting dan mendorong perkembangan Islam.
Oleh kerana Melaka adalah pusat perdagangan utama, maka kegiatan dakwah menjadi lebih berkesan memandangkan pergerakan pendakwah adalah melalui kapal-kapal dagang. Dan yang terakhir, Melaka berperanan dalam penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang baru. Walaupun Melaka runtuh diserang Portugis pada 1511 Masihi, tetapi Islam tidak dapat dihancurkan kerana banyaknya kerajaan Islam yang wujud pada abad ke-15 dan 16 Masihi di Nusantara. Kesan daripada kewujudan Melaka. Di Jawa misalnya, muncul kerajaan Demak, Banten, Cirebon dan Jepara. Manakala kerajaan Brunei muncul di Borneo, Maguindanao dan Sulu di Mindanao, Makassar atau Goa di Sulawesi. Kemunculan kerajaan-kerajaan ini telah mewarisi perjuangan Melaka di dalam penyebaran Islam. Terima kasih kerana menonton. Jika anda ada sebarang komen, sila tinggalkan di bawah.